Sehingga sekarang ni hanya ada 4 orang sahaja yang mengetahui berkenaan tentang Jogan. Yang pertama, tentulah Otsutsuki Momoshiki, Otsutsuki Urashiki, Otsutsuki Toneri dengan Shinki. Tapi untuk Shinki ni kita ketepikan dulu sebab Shinki ni pun dia bukan tahu apa pun berkenaan tentang Jogan ni. Cuma dia hanya dapat lihat tentang kewujudan masa Jogan je lah. Tapi dia tak tahu apa pun info berkenaan tentang Jogan. Jadi kita ketepikan watak Shinki ni dahulu. Yang kita nak borak berkenaan adalah tentang 3 watak yang saya sebutkan tadi, iaitu Momoshiki, Toneri dan satu lagi Urashiki. First kita kena lihat dulu berkenaan tentang Momoshiki. Momoshiki dia tahu berkenaan tentang Jogan ataupun dia mendedahkan kepada kita tentang Jogan ini adalah dalam episod di mana selepas perlawanan Naruto Sasuke melawan Momoshiki. Selepas perlawanan tu kan kita dapat tahu yang Momoshiki kan dia bawa Boruto ke satu dimensi yang lain, dan dalam dimensi yang tu kita dapat lihat satu perbualan yang telah berlaku antara Boruto dengan Momoshiki. Jadi dekat situ kita dapat lihat mata Jogan Boruto pun dah aktif pada masa tu. Jadi dekat situ kita dapat lihatlah yang Jogan ni memang berkait dengan apa yang dikatakan oleh Momoshiki. Momoshiki ada katakan yang mata biru Boruto ini akan menyebabkan Boruto ini akan kehilangan segalanya di masa depan. Dekat sini kita boleh katakan yang Jogan ini akan membawa nasib malang lah kepada Boruto. Lalu kita lihat pula kepada Toneri. Toneri pula kita ambil satu episod yang mana waktu tu Boruto dia bermimpi. Jadi dalam mimpi tu Boruto telah pun bertemu dengan Toneri. Dan Toneri dia ada katalah beberapa info yang cukup penting, dan apa yang saya nak highlightkan tentang perkataan Toneri adalah di mana Toneri telah berkata yang mata biru ataupun mata Jogan Boruto ini akan menentukan takdir dunia shinobi. Tadi kalau untuk Momoshiki dia macam lebih kepada arah negatif, arah buruk macam tu lah. Tapi kalau untuk Toneri ni dia lebih ke arah yang positif, arah yang memberi kemenangan, kejayaan macam tu lah. Seterusnya kita lihat kepada Urashiki. Urashiki dia dalam episod di mana tak silap saya episod 53, yang di mana sewaktu ataupun sebelum Toneri dibekukan oleh Otsutsuki Urashiki. Jadi sebelum Toneri dibekukan tu adalah satu perkataan yang cukup luar biasa ataupun cukup penting lah untuk kita highlightkan dari perkataan Urashiki. Yang mana Urashiki dia ada katalah dekat Toneri, "Hey kau Toneri, mungkin perkara yang kau lakukan dekat anak Hinata ataupun anak putri Hyuga itu adalah langkah pertama kau." Jadi dekat situ pun kita boleh katakan yang Urashiki dah mendedahkan kepada kita satu situasi yang mana Toneri telah melakukan sesuatu perkara kepada Boruto. Jadi dekat situ kalau kita fikirkan, Toneri ni dia mana pernah buat perkara-perkara yang pelik dengan Boruto, tak pernah bagi kuasa-kuasa something pun dekat Boruto. Cuma yang ditunjukkan Toneri dengan Boruto adalah berkenaan tentang Jogan. Jadi dekat situ pun dia dah boleh confirmkan sedikit. Tak apa, nanti kita hurai lagi pada pertengahan video. Lalu saya nak counter dulu satu teori berkenaan tentang Jogan sebelum kita masuk kepada tajuk ni lah, sebab tajuk ni pun berkenaan tentang kewujudan asal usul dari manakah datangnya Jogan ni. Sebenarnya teori ni boleh jadi juga, cuma untuk pendapat saya teori ini agak kurang kukuh. Walaupun logik kalau difikirkan memang logik, tapi bagi saya tak best lah kalau dia macam tu, nampak macam simple sangat. Lebih baik kita mendapat satu teori ataupun satu jalan cerita yang lebih complicated untuk Jogan ni, nampak lebih menarik lah kan. Teori itu di mana terjadi apabila Naruto berkahwin dengan Hinata lah, yang di mana Jogan ini terhasil dari DNA yang bercampur Uzumaki Naruto dengan DNA yang bercampur dengan Hinata. Saya tak kata pun teori ni salah, mungkin saja boleh jadi betul. Cuma untuk pendapat saya kurang setujulah, sebab kita kena ingat Hinata dan Naruto mempunyai 2 orang anak, iaitu Boruto dengan Himawari. Tapi sayangnya yang hanya ada Jogan hanyalah Boruto. Yes, kita tak nafikan yang Himawari masih muda. Mungkin saja bila dia dah umur sama macam Boruto, dia pun akan ada Jogan. Tak dinafikan lah. Tapi saya nak counter sikit teori itu sebab dekat sini Toneri hanya mak berkenaan tentang Boruto sahaja. Dia tak mak langsung berkenaan tentang Himawari. Dan yang lebih memainkan peranan tadi iaitu berkenaan tentang perkataan Urashiki tadi. Yang mana Urashiki dia dah kata dah, "Hey kau Toneri, mungkin perkara yang kau lakukan dekat Boruto adalah langkah pertama kau." Jadi dekat perkataan tu pun kita dah boleh mendefinisikan yang Toneri telah melakukan sesuatu perkara kepada Boruto, dan ia lebih tepat adalah berkenaan tentang Jogan, sebab dah tak ada benda lain dah Toneri dengan Boruto ni melainkan Jogan. Okey, itu untuk teori yang pertama yang saya counter. Saya tak kata teori itu salah, boleh jadi dia betul sebab memang logik. Apa yang menjadi pentingnya dekat sini ialah berkenaan tentang
kekuatan yang baru didedahkan dalam chapter 75. Jadi selepas membaca chapter tu, lagi yakinlah saya yang teori untuk DNA Naruto dan Hinata menghasilkan Jogan, lagi-lagi lah saya kurang setuju selepas membaca chapter ni. Dalam chapter 75, kita telah melihat satu perbualan yang telah berlaku antara Naruto Shikamaru dan Amado. Jadi Naruto dia ada tanyalah bagaimana Amado ini mendapatkan ataupun mencipta kekuatan yang ada pada Code, kekuatan yang ada pada Daimon dan terutamanya Eda. Jadi dekat situ Amado telah mendedahkan ataupun mengungkapkan satu info yang cukup penting, di mana Amado kata yang dia bukanlah dewa dan kekuatan yang terhasil itu semuanya datang dari dewa. Sebab dia pun manusia biasa, yang dia kata dia manusia biasa. Jadi kekuatan tu memang dia tak boleh hasilkan kecuali dewa yang mampu menghasilkan kekuatan macam tu. Jadi Amado kata yang dulu ada seseorang yang telah melepasi batas, telah pun memakan buah cakra. Jadi apabila seseorang Otsutsuki itu telah memakan buah cakra tersebut dan secara berulang-ulang kali, akhirnya dia telah menjadi setaraf dewa, iaitulah Otsutsuki Shibai. Jadi tadi kita dah kata yang kekuatan seperti Code, Eda, Daimon, yang kekuatan yang memang tak masuk akal, dan rupa-rupanya Amado ambil kekuatan itu dari Otsutsuki Shibai, DNA Otsutsuki Shibai. Tak tahulah Amado ni dia ambil ke mana, dia ambil naik kapal terbang ke, dia pelik-pelik sikit lah Amado ni. Kita lupakan dulu tentang Amado ni. Cuma yang menjadi hintnya dekat sini, kekuatan-kekuatan yang tak masuk akal seperti kekuatan Code, Eda dan Daimon. Dan kekuatan Jogan ini pun mungkin selepas ini akan ditunjukkan lagi. Apabila Boruto dah kawal betul-betul Jogan ni, akan ada something, satu kekuatan yang di tahap pemikiran kita. Dekat situ saya yakin yang Jogan ini adalah kekuatan yang tertinggi dari Shinjutsu. First kali yang nak katakan kekuatan ini tertinggi dari Shinjutsu, kita boleh lihat dalam chapter 56. Dalam chapter 56, Ishiki juga telah mendedahkan kepada Code, telah memberitahu kepada Code, telah memberikan satu tujuan baru kepada Code, di mana Ishiki dia suruh Code ni membunuh Boruto ataupun korbankan Boruto ataupun Kawaki kepada Jubi, supaya Jubi ini dapat menjadi satu pohon dan mengeluarkan buah cakra. Yang itu proses dia lah. Jadi apabila Code memakan buah cakra itu, dia akan menjadi God Otsutsuki. Dan gambaran yang ditunjukkan God Otsutsuki itu dekat belakang-belakang dia tu kita dapat lihat jumlah mata Jogan. Saya yakin itu memang Jogan. Jumlah mata Jogan yang begitu banyak. Tadi kita dah sebut tentang Shinjutsu, tentang Otsutsuki Shibai, tentang macam-macam lagi berkenaan tentang Jogan. Cuma kita nak kaitkan pula dari mana Jogan ni betul-betul datang. Kita kaitkan dengan apa yang kita katakan awal tadi, iaitu berkenaan tentang Toneri dan Urashiki. Jadi tadi Urashiki dah dia kata yang Toneri ni dia telah melakukan sesuatu kepada Boruto. Dia ada banyak maksud daripada ayat Urashiki ni. Cuma saya yakin ia adalah berkenaan tentang satu DNA yang dibawa, yang diletakkan, ataupun satu kekuatan yang diberikan oleh Toneri kepada Boruto, ataupun lebih tepatnya DNA yang Toneri dapati dan diberikan kepada Boruto. Saya hampir pasti yang Jogan ini berkemungkinan besar ianya datang dari Otsutsuki yang lain, DNA Otsutsuki yang lain. Kenapa saya tak katakan yang Jogan ini datang dari kekuatan Shibai? Macam mana tadi kekuatan Code, kekuatan Eda dan Daimon semuanya datang dari Shibai. Tapi untuk Jogan saya tak kata pun datang dari Shibai. Sebab kita kena tengok yang kalau macam Shibai kan dia ada 3 mata kan. Kalau mata belah ni Sukun Hakona, dekat atas ni Running Gun, kat belah ni bagi saya Byakugan. Tapi itu dalam manga. Kalau nanti dah dianimasi ataupun diadaptasi, kalau betul lah mata sebelah ni Jogan, jadi betul lah kekuatan itu ataupun kekuatan Boruto Jogan tu dia datang dari Shibai. Tapi kalau belah ni Byakugan, kita boleh tolak dah lah teori berkenaan tentang DNA Shibai diberikan kepada Boruto. Dan saya yakin yang selain pada Shibai ada lagi seorang Otsutsuki juga yang pernah berevolusi macam Shibai ni. Sebab kita kena tengok konsep tubuh Otsutsuki yang ditunjukkan kepada kita. Dulu pasangan yang pertama kita ditunjukkan berkenaan tentang Momoshiki dan Kinshiki. Selepas tu lebih mengejutkan, pasangan Ishiki dan Kaguya. Boleh dikatakan setiap Otsutsuki yang ada dia mempunyai pasangan dia ataupun geng dia yang tersendiri. Jadi mungkin ini juga berlaku kepada Shibai. Yang macam mana kita tahu Shibai juga dia dah berevolusi, dan mungkin juga pasangan kepada Shibai itu juga dia dapat melakukan perkara yang sama dan berevolusi juga. Kenapa saya yakin yang Shibai ini mempunyai pasangan
dan pasangan dia tu mungkin juga sudah berevolusi macam Shibai. First kali adalah kerana Shibai telah pun mati. Kalau kita fikir logik lah, Shibai ni dengan kekuatan yang sehebat itu, bagaimana dia boleh mati kan? Otsutsuki pula kan mempunyai umur yang panjang. Kecuali kalau mati ni disebabkan perlawanan je lah. Jadi mungkin Shibai ini mati disebabkan kekalahannya terhadap pasangannya yang sudah berevolusi ke tahap yang lebih tinggi. Dan mungkin juga macam mana yang telah terjadi kepada Shibai. Shibai kan apabila dia dah mati, tapi DNA dia macam mana Amado dapat pun tak tahu. Dan dia telah gunakan DNA itu kepada Code, Eda dan Lemon. Dan kalau untuk Boruto juga mungkin benda yang sama, di mana Toneri dia menjumpai satu DNA daripada Otsutsuki yang mana telah dia jumpa diberikan kepada Boruto. Okey, jadi itu berkenaan tentang teori saya tentang asal usul kewujudan tentang Jogan ni. Harapnya ianya datang dari sesuatu yang complicated lah, yang lebih menarik untuk didengarkan, untuk diceritakan dalam manga selepas ni. Itu jelas daripada saya berkenaan tentang asal usul ataupun teori saya lah. Kurang setuju, tak ada masalah. Ini pendapat sahaja. Kalau korang ada teori yang lebih bernas, korang boleh komen. Nanti kita sebut pada next video. Dan insyaAllah next video kita borak pasal teori-teori pula. Apakah kekuatan yang akan datang kepada Jogan. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.